Kalau dia kata, betul lah Ustaz, semalam saya nampak pokok sujud kan, sejuk daripada biasa malam tu. Ada riwayat malam tu orang kata apa, bintang-bintang pun tak apa nak keluar. Tapi itu tanda-tanda yang boleh jadi betul, boleh jadi Tuhan nak bagi pada satu orang dia nampak pokok sujud. Kita tak nafi lah, tapi Hamka sebut dalam tafsir dia. Kadang-kadang orang kata dia nampak benda tu, keajaiban pada malam Al-Qadar tu, tapi dia kata itu bukanlah satu petanda yang pasti akan berlaku sepanjang tahun ataupun setiap tahun. Yang pastinya esoknya tu matahari terbit tak bersinar kuat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, Ramadan ini masih berbaki. Tak lama lagi, tapi still berbaki. Ia merupakan satu peluang untuk kita sama-sama, saya dan juga kita semua, sama-sama untuk teruskan usaha sehingga ke akhir bersungguh-sungguh untuk menghidupkan Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi-pagi saya terima satu mesej daripada seorang sahabat. Dia kata, Ustaz, saya nak taja 2 orang pelajar KUIPS buat master dekat KUIPS. You pilih 2 orang. Dia dah masuk duit dah pun ke akaun KUIPS. Nak bagi tahunya ada manusia yang orang kata apa, masih lagi berusaha untuk melakukan kebaikan di hujung-hujung Ramadan. Jadi kita sama kena ambil semangat yang sama. Walaupun ada orang kata, semalam saya rasa semalam lah Lailatul Qadar. Para ulama menceritakan, kalau seseorang itu dia rasa malam semalam tu Al-Qadar, malam semalam tu Lailatul Qadar, dia tak digalakkan untuk cerita pada orang lain. Dia tak digalakkan cerita. Walaupun dia rasa macam sebab tanda malam Al-Qadar ni, esok pagi itu matahari timbul malap. Dia tak bersinar kuat dalam hadis Muslim. Dan itulah satu-satunya tanda yang sahih yang disepakati. Tanda malam walaupun dia berlaku siang. Sebab seolah-olah Tuhan nak bagi tahu, siapa yang tak bersungguh semalam, pagi ni keluar tanda, maka terlepaslah kelebihan tu, kan? Maka terlepaslah kelebihan tu. Kalau kita rasa macam semalam lah, kan, kita tak payah bagi tahu orang ramai-ramai. Sebab apa? Sebab dia seolah-olah menutup ataupun mematikan semangat orang lain. Diam-diam sudah. Tapi sebenarnya tak ada siapa tahu dengan pasti, kan? Kalau dia kata, betul lah Ustaz, semalam saya nampak pokok sujud kan, sejuk daripada biasa malam tu. Ada riwayat malam tu orang kata apa, bintang-bintang pun tak apa nak keluar. Tapi itu tanda-tanda yang boleh jadi betul, boleh jadi Tuhan nak bagi pada satu orang dia nampak pokok sujud. Kita tak nafi lah, tapi Hamka sebut dalam tafsir dia. Kadang-kadang orang kata dia nampak benda tu, keajaiban pada malam Al-Qadar tu, tapi dia kata itu bukanlah satu petanda yang pasti akan berlaku sepanjang tahun ataupun setiap tahun. Yang pastinya esoknya tu matahari terbit tak bersinar kuat. Tak payah beritahu orang, supaya semangat tu tetap ada pada semua orang, dan kita pun kekal bersemangat sampai ke akhir. Sebab itu Ibn Mas'ud pernah sebut, dia kata, siapa yang menghidupkan malam setahun penuh, dia mesti dapat malam Lailatul Qadar tu. Setahun penuh, maksudnya dia nak bagi tahu bukan hanya sekadar bulan Ramadan je lah. Sepanjang tahun kena bersungguh, kan? Dan Nabi SAW pernah mengaminkan doa Jibril dalam sebuah hadis riwayat Ibn Khuzaimah, yang mana Jibril berdoa, Jibril kata, malang bagi orang yang dapat peluang untuk hidup dalam bulan Ramadan, raghima anfu 'abdin adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Dia dapat peluang hidup dalam bulan Ramadan, tapi bila Ramadan berlalu, bila Ramadan beredar, dia tak dapat keampunan. Orang macam ni, kata Jibril, malang. Maka Jibril kata dekat Nabi, qul amin, katakan wahai Muhammad, ya Allah mustajabkan doa untuk memalangkan hamba yang tak dapat keampunan ni. Maka Nabi SAW berkata amin.
maka rugi bagi orang yang tak dapat keampunan. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Azza wa Jalla ampunkan kita. Sebab itu Aisyah dalam hadis riwayat Tirmizi, dia tanya Nabi SAW bila dia bertemu dengan malam Al-Qadar, fama aqul ataupun fama ad'u, apa yang aku nak doa, apa yang aku nak sebut? Nabi kata, banyakkan doa, Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau sukakan pengampunan, maka ampunkanlah aku. Itulah ganjaran terbesar bagi seorang hamba bila dapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya pun sebagai orang kata apa, Muslim, sebagai manusia biasa, mohon maaf jugalah pada tuan-tuan kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata dalam majlis ini ataupun dalam majlis-majlis sebelum ini. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla satu hari nanti di dalam syurga insya-Allah.